forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar penjelasan Rafizi Ramli tentang masalah air Kelantan, tanggungjawab Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri Kelantan. Saya baca sedikit detail di paper ni. Permohonan 8 bilion selesai isu air Kelantan ditolak. Perlu diteliti keperluannya, kata Anwar. Perdana Menteri berkata beliau tidak bersetuju dengan angka itu dan meminta ia dibincangkan dalam pasukan petugas khas. Okey, mari kita dengar penjelasan Rafizi Ramli. Dia akan kita komen macam biasa. Sebab tu soal air semua ni. Saya duk tengok Nik Zawawi. Nik Zawawi. Saya rasa kalaulah dia tahu ada orang duk rekod dia tengah bagi ceramah dekat kedai kopi ni tak. Dia sebut, abang kakak, air ni sebenarnya bukan cerita kerajaan negeri. Air ni kerajaan persekutuan. Ni semua kerajaan persekutuan ni. Jadi orang duk tanya, budak sekarang bila dia dengar TikTok semua ni, dia tanya terus tau kepada kita orang. Ni apa? Betul ke tidak ni? Kelantan dianaktirikan dan tanggungjawab untuk memastikan bekalan air di Kelantan ni bagus, sebenarnya tanggungjawab persekutuan. Saya nak kata gila betul lah. Kalaulah Wan Zawawi ni ustaz daripada Pasir Putih je, saya tak kisah. Dia ni bekas timbalan Menteri Kerajaan Persekutuan ni. Bekas timbalan menteri. Paling kurang mestilah tahu tentang perlembagaan persekutuan. Nak jadi menteri, cita-cita besar. Cita perlembagaan kuasa siapa pun dia tak tahu. Soal air ni apa kerja Kerajaan Persekutuan, kuasa apa dalam perlembagaan yang jadi tanggungjawab persekutuan, apa kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri. Baik, ikut perlembagaan. Memanglah hasil tanah, pengurusan sumber, alam semua ni dan air adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Sebab tu dulu-dulu memang soal air ni semua di bawah kerajaan negeri. Bukan di Kelantan je, di seluruh negeri lain pun memang macam itu. Cuma akhir tahun-tahun 90-an, awal 2000, kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri juga mengenal pasti ada satu masalah utama dalam industri air kita. Iaitu pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air ni dia besar. Dia berbilion ringgit. Jadi kalau diserahkan ikut kemampuan kerajaan negeri masing-masing, kita berhadapan risiko ada negeri yang mampu macam Selangor dengan Pulau Pinang sebab dia kaya, ada negeri lain tak mampu. Dan negeri itu termasuklah Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka. Atas perkara itu, maka berlaku satu penstrukturan industri air sekitar tahun 2005-2006, itu yang dinamakan Akta Perindustrian Air. Saya ingat nama bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu, Water Service Industry Act, WASIA, tahun 2006. Maka dari situlah bermulanya penstrukturan industri air. Masa itu perjanjian di antara negeri-negeri dengan kerajaan persekutuan ialah memisahkan tanggungjawab pelaburan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri supaya tak dibebankan dengan pelaburan untuk menyediakan loji-loji rawatan air. Yang itu kerajaan pusat tanggung. Macam mana cara dia? Kerajaan pusat menubuhkan satu badan yang dipanggil Perbadanan Aset Air Berhad ataupun PAAP. Kenapa buat begitu? Kerana kerajaan persekutuan lebih mudah untuk pergi ke pasaran dan berhutang untuk menerbitkan bon air. Nak buat satu loji rawatan, PAAP akan terbitkan bon hutang, kerajaan persekutuan jamin, dia boleh ambil 2 bilion, 3 bilion, duit itu kemudian dia digunakan wang persekutuan untuk bina loji-loji rawatan. Kerajaan negeri pula, tanggungjawab dia ialah menguruskan bekalan air. Bekalan maknanya dia akan sewa aset loji rawatan air yang telah dibayar oleh kerajaan persekutuan.
dia akan sewa macam sewa rumah lah. Dan daripada itu, tanggungjawab dia ambil sewa tu, ambil air tu, hantar ke orang, kemudian kutip duit, kemudian pastikan duit yang dikutip itu cukup untuk dia bayar balik sewa. Model itulah yang diguna pakai di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak, saudara-saudari. Model itulah yang ada di mana-mana. Tak timbul langsung soal Kelantan ini dianaktirikan, tak ada. Yang itulah benda layanan yang sama kepada setiap kerajaan negeri, bahawa komitmen daripada kerajaan persekutuan bila ada keperluan untuk loji rawatan air yang menelan belanja berbilion ini, itu akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Tapi tanggungjawab kamu kerajaan negeri, terutamanya oleh kerana kamu yang kutip bil, bukannya kerajaan persekutuan. Yang kutip air ni syarikat air Kelantan, syarikat air Terengganu, syarikat air kalau di air Selangor, yang kutip hasil ni ialah kerajaan negeri. Maka kalau dia uruskan dengan baik, hasil itu adalah mencukupi untuk bayar sewa loji rawatan air dan juga mencukupi untuk tukar paip siap semua ni. Baik, model itu berjalan dengan baik di semua negeri lain. Model itulah yang membolehkan negeri lain bina loji rawatan air, tukar paip, kutip duit, bayar. Negeri lain semua buat, negeri Kelantan tak boleh. Jadi orang tanya saya, yang macam mana soal Nik Zawawi punya komen ni, satu dia bodoh, tak erti membaca, buat malu je timbalan menteri. Timbalan menteri yang tak tahu sebenarnya bidang kuasa mengikut akta. Sama ada dia bodoh atau dia bohong, saudara-saudari. Dia pun tak, Ustaz ni Omar tengok kat saya panggil orang bodoh. kan. Memang betul sama ada dia bodoh atau dia bohong. Yang itu semua orang tahu bahawa sebenarnya soal masalah air di Kelantan ini bukan soal peruntukan persekutuan. Bukan soal perbelanjaan. Yang itu sudah termaktub di dalam akta. Kalau nak buat kerajaan persekutuan akan buat. Tapi yang ini yang saya nak tambah sedikit masalah di Kelantan. Negeri lain bila kerajaan persekutuan buat loji rawatan, labur duit, kemudian nak sewakan. Negeri lain sebab dia mentadbir dan menguruskan syarikat air dia dengan baik, dia boleh bayar balik. Benda tu tak ada masalah. Kelantan ni tak boleh. Dia tak boleh. Jadi dia nak apa dia tahu? Tolong bagi percuma kat kita. Tolong bagi percuma. Semua kita nak percuma. Itu tak campur lagi yang Nik beritahu tadi. Yang itu memang saya tenganga. Saya sebab dia duk tunjukkan keperluan lebih kurang 700 liter air sehari. 700 juta liter sehari dah. Lepas tu, bila kita bina yang satu lagi baru ni, yang tambahan 1.5 bilion ni, dia dah dapat lebih kurang 800 juta liter dah. Habis yang perlukan sampai 8 bilion 5 biji lagi ni sebab apa? Saya tunggu lama tau. Sebab Datuk Seri Anwar ni pun satu, baik sangat. Ada Ustaz Mat rasa masa tu lah. Oh dia baik, bersopan, semua bersopan ni. Saya tengok kiri, tengok kanan ni, tak ada orang nak tanya kan, saya pun tanya. Kata ada perlukan 800 juta, 700 juta tau. Itu kalau tambah satu lagi kan cukup dah. Itu sebab apa sampai anak ada 5 tambahan sampai ada 8? Dia boleh jawab, kita mitok je. Mitok je 8 bilion, mitok je dah. Itu. Saya sampai sekarang tengok tak ada pimpinan PAS yang saman saya atau sangkal saya. Sebab demi Allah benda tu memang betul-betul berlaku. Beza dia orang lain bersopan, mulut tak celupar macam saya. Saya tanya, lepas tu saya pergi cerita kat semua orang. Itu je beza dia. Lepas tu, ni nak cerita satu lagi ni. Ada 3-4 minit je lagi ni. Nak cerita. Ni hot terbaru, panah daripada pejabat saya tadi dah. Saya nak jawab. Banyak-banyak hari, kementerian saya pun satu. Banyak-banyak hari, saya nak ceramah di Kelantan malam ni. Masa petang tadilah, fail pasal penstrukturan air Kelantan mari kat aku. Nik setuju lah ni. Nik mana Nik ni? Tak ada lah nak dengar. Dia lari dah. Sebab saya mesti tanya dia.
Kerajaan Persekutuan memang setuju dah nak bagi 1.7 bilion, betul setuju dah, selesai semua. Sebab pada pandangan kita itu cukup dan itulah keperluan. Termasuklah perbelanjaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang ialah untuk kita bina loji rawatan air yang baru, ada tangki tapisan air yang baru. Saya antara kerja yang paling awal, keputusan saya luluskan yang dekat sebelah Macang tu, lebih kurang 700 juta. Cukup dah semua. Tapi kita juga sedar bahawa ada keperluan mendesak sekarang ini kerana ada tempat-tempat banyak di Kelantan ini yang masih ada gangguan bekalan air. Jadi kita peruntukkan, tak ingat saya 50 juta tambahan untuk membantu air Kelantan untuk sediakan lori selesai ni. Sementara nak tunggu pembinaan yang besar ni selesai, ambil lagi dulu 50 juta ni untuk permudahkan. Tak ada masalah. Saya tengok satu-satu. Ya ini pasal komitmen dan persetujuan Kerajaan Persekutuan sekian. Yang ini untuk permudahkan jangka masa pendek, lori air semua. Saya tengok. Ada satu, dia selit juga kat situ. Nik setuju. Mana Nik kan? Saya depan ni, saya tulis. Tak setuju. Tukar balik. Dia minta apa tau? Untuk menghapuskan hutang-hutang untuk bekalan air yang lepas 275 juta. Saya dah sebut dalam ceramah dulu, jangan cuba-cuba. Dia bubuh juga kat situ, saudara-saudari. Lepas ni saya bergaduh dengan Nik, bergaduh dengan PM. Sebab saya tak setuju. Saya tak setuju bukan sebab saya tak suka kat orang Kelantan. Saya tak setuju kerana itu tidak berlaku adil kepada orang lain di seluruh negara. Dan saya sebagai Menteri Ekonomi yang tanggungjawab saya meluluskan peruntukan besar itu, takkan kalau Kelantan kamu tak boleh urus air kamu. Kamu semua macam-macam cerita, beli Mercedes tak beli Mercedesnya, khidmat air tak baik. Untuk kamu rugi beratus-ratus juta yang duit Kerajaan Persekutuan bagi. Bila masa nak bayar, kamu minta tak nak bayar, kita maafkan. Habis kalau Johor minta macam itu, kalau Perak minta macam itu. Sebab bagi setiap RM1 yang saya luluskan, semata-mata untuk pimpinan PAS macam Nik Amar ni terlepas dari tanggungjawab dia membayar hutang. Hutang rakyat, bukan hutang kita. Bukan hutang menteri, hutang rakyat. Setiap 1 sen itu sepatutnya dipulangkan balik. Saya lebih rela bagi 275 juta untuk buat rumah-rumah perumahan rakyat yang pergi pada rakyat, saudara-saudara. Daripada bagi kat dia, dia dah makan banyak mana, dah bazir banyak mana, benda itu tak berlaku. Bila sampai masa untuk bayar, dia kata, tak apalah, tolong maaf lah, selit. Mana Nik ni, memang selit kan. Dia daripada Nik dia sampaikan saya dulu. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya ada dalam 1 minit terakhir je saya kena tutup. Kalau tidak Zinda nanti ada orang buat petition pilihan raya, mampu dah. Saudara-saudari, saya tak tahulah Kelantan macam mana keadaan dia. Tapi saya rasa dalam tempoh 15-20 tahun, ini ada perubahan yang terbaik yang kita pernah nampak. Dan Alhamdulillah, perkara itu berlaku dalam suasana kami yang selalu bergaduh ni antara Pakatan Harapan dengan UMNO Barisan Nasional. Ia berlaku dalam keadaan kami sekarang dalam satu pasukan. Sebab saya sendiri sebut, kalau perubahan itu berlaku dan ia hanya berlaku untuk Pakatan Harapan mentadbir pun kami tak mampu. Kalau ia berlaku dan hanya UMNO yang kena tanggung beban itu pun beban itu berat. Ini beban 30 tahun. Jadi beban ini berlaku kalau ada perubahan itu pada masa yang sangat cantik, iaitu kita dah kumpulkan seberapa ramai yang terbaik dari kalangan pimpinan-pimpinan Kelantan, daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, kerana tanggungjawab dan beban untuk bantu rakyat Kelantan ini cukup besar untuk kita perbetulkan. Jadi dengan itu, Okey, tuan-tuan, komen saya lah masalah air Kelantan ni. Kita pun tahu kebanyakan rumah di Kelantan, walaupun kita di Kelantan kita tengok rumah-rumah orang kaya besar-besar, tetapi kebanyakan menggunakan air telaga ataupun dia panggil air boring. Dia orang akan guna mesin sedut air masuk ke dalam rumah kerana
Saya pun ada saudara-saudara saya ramai berada di Kelantan. Kebanyakannya semua rumah beli mesin sedut air telaga. Kerana air yang daripada kerajaan negeri dah tak ada. Kalau ada pun, warna teh ais. Teh ais lah orang cakap. So, kita harap rakyat Kelantan kali ni ubah lah. Dan menyokong kerajaan pemerintahan dan PMK Anwar Ibrahim untuk kesenangan rakyat Kelantan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.